Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallam. Terlebih dahulu Pak Said ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber, para penonton, para pendengar yang sudi mengikuti cerita-cerita misteri yang Pak sampaikan lewat Said channel ini. Moga-moga Allah melimpahkan rezeki yang luas, dimakbulkan segala hajat dan doa, dan diberikan keafiatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Pak Said ingin berkongsi satu cerita misteri yang Pak Said alami sendiri 10 tahun yang lalu. Jadi ini berlaku ketika Pak Said melakukan perjalanan daripada kota Peranginan di bawah Bayu untuk menuju ke Bandaraya Alam Semula Jadi. Tentunya dalam kejadian ini Pak Said tidak bersendirian. Lantaran seorang sahabat akrab telah menemani Pak Said. Beliaulah yang mengendarai kenderaan yang Pak Said tumpangi. Beliau bernama Nasrullah dan lebih senang dipanggil dengan panggilan singkat Nas sahaja. Kisah ini Pak Said mulai ketika Pak Said ingin berangkat balik dari menziarahi seorang pembimbing ikhwan di satu permukiman di kaki gunung yang diberitakan gering. Kebetulan seorang sahabat akrab lain sebaya usia Nasrullah yang bernama Haikal yang mengikuti Nasrullah daripada Kota Muara sebelumnya telah mengambil keputusan untuk tidak ikut balik kerana ingin berbakti merawati bapa Sabiruddin yang tinggal bersendirian. Tentu saja beliau akan bertahan di tempat itu sehinggalah beliau dapat memastikan bahawa bapa Sabiruddin pulih daripada kegeringan yang dialaminya. Justru Pak Said menawarkan diri untuk menemani Nasrullah sahaja dalam pemanduan pulangnya ke Kota Muara. Dan sebelum meninggalkan Kota Peranginan di bawah Bayu, Haikal mengajak Pak Said dan Nasrullah untuk santai dan berehat seketika di sebuah kafe di pesisiran Lebuh Raya. Yang pastinya untuk menikmati secangkir kopi dan bersembang tentang pengalaman-pengalaman dalam tempoh seminggu, seperti mana yang lazimnya kami lakukan ketika bersama-sama di Kota Muara. Nah, ketika itulah terzahirnya cerita daripada mulut Haikal tentang detik pertembungan mereka dengan 2 ekor kuda putih yang sedang berjalan-jalan di sekitar hutan simpan payau yang terletak di dalam daerah Kota Lembah Berkat, iaitu semasa di dalam pemanduan mereka bersama dengan Nasrullah seminggu yang lalu. Pak Said hanya mendengarnya dengan penuh minat kerana ketika itu Pak Said masih berurusan di ibu kota dan tidak ikut serta bersama-sama dengan kedua-dua rakan Pak Said itu. Siapa tahu semasa balik nanti Tuan Syekh akan dapat menemuinya, ujar Haikal melawak sambil tertawa kecil. Tidak mustahil dia akan muncul lagi itu Tuan, sambut Nasrullah pula. Ya, mudah-mudahan saja. Kita ini kan penggambaran malam. Tentu sekali makhluk-makhluk gaib itu berminat untuk menemui kita, balas Pak Said pula sambil meneguk air kopi Pak Said yang terakhir. Cerita ini kita jadikan rahsia kita bertiga sajalah Tuan, ucap Haikal mengingatkan Pak Said. Takut nanti orang menuduh kita mengada-ngadakan cerita-cerita yang tidak masuk akal. Lanjut Haikal lagi. Tapi kalau viral pun Tuan, siapalah orang mau percaya? Di kawasan hutan simpan seperti itu, mustahil juga terdapat kuda-kuda liar yang berkeliaran. Kalau rusa-rusa berkeliaran, itu rasanya dapat diterima, sambut Nasrullah pula sambil tergelak lucu. Ya, mungkin saja hewan pengangkutan makhluk gaib. Tentu ada lembaga di atas kuda itu yang sedang memerhati ke arah tonton ketika itu. Ya, Pak Said sambil menyambut tertawaan kedua teman-teman Pak Said itu. InsyaAllah, aku yakin cerita ini akan ada kesinambungannya. Nanti sajalah. Mungkin kita berjumpa lagi minggu hadapan. Kita kupi-kupi lagi ya di sini.
Lanjut Pak Said pula. Dan memandangkan waktu telah menunjukkan lewat pukul 12.30 malam, Pak Said dan Nasrullah meminta diri daripada Haikal untuk melanjutkan perjalanan. Dan di dalam pemanduan yang kami lalui, Pak Said terus berusaha menyegarkan mata Nasrullah dengan bualan-bualan yang dapat menghilangkan rasa mengantuknya. Beberapa batang rokok juga turut menemani perbualan kami. Malahan Pak Said juga menawarkan diri untuk menggantikan pemandu Nasrullah. Namun, sahabat Pak Said ini mengakui beliau masih mampu bertahan sehinggalah kami sampai ke kota Lembah Berkat sahaja. Alhamdulillah, dalam hitungan hampir 1 jam setengah, kami pun sampai ke kota persinggahan itu. Lantas Pak Said meminta Nasrullah untuk memberhentikan keretanya di hadapan sebuah kedai makan 24 jam. Kami perlu berehat seketika sambil menikmati secawan kopi pekat. Malahan Pak Said turut memesan 2 mangkuk Maggi telur untuk mengalas perut yang sememangnya memang terasa lapar. Sekitar jam 1.30 pagi, kami melanjutkan kembali perjalanan dan ternyata Rasulullah sudah kembali segar dan bersedia mengendarai terus keretanya. Sebaliknya, dalam tempoh berapa minit berada di perut kereta Nasrullah, mata Pak Said pula yang mula terasa berat. Dan ketika itulah Nasrullah menzahirkan bicara spontannya yang mengejutkan Pak Said. "Tuan nampak apa yang aku nampak?" ujar Nasrullah secara tiba-tiba. "Ya, aku nampak samar-samar, Nas," jawab Pak Said singkat. "Apa yang tuan nampak?" Nasrullah terus mengusulkan pertanyaannya. "Kalau tak silap, beberapa ekor kerbau itu," jawab Pak Said. "Aku rasa bukan kerbau tu, tuan," jawab Nasrullah pula. "Jadi apa yang tuan nampak?" Pak Said terus bertanya. "Rasanya sepasang kuda putih, tuan. Mungkin haiwan itulah yang aku dan Haikal saksikan minggu lepas," ujar Nasrullah. "Nah, kalau begitu, tuan terpaksa patah balik hala ke kota Lembah Berkat saja. Aku benar-benar nak melihat dengan pasti makhluk itu," ujar Pak Said bagaikan memerintah sekaligus merayu kepada Nasrullah untuk berpatah balik. "Serius kita nak balik ini, tuan?" Nasrullah pula bertanya bagaikan ingin mendapatkan kepastian. "Ya, tentu saja. Aku serius. Kita ni berniat baik. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dan bukan pula bertujuan untuk menguji makhluk-makhluk gaib yang kita saksikan," ujar Pak Said memberikan keyakinan. Nasrullah kemudiannya memusing keretanya untuk kembali menuju ke arah kota Lembah Berkat. Beberapa selekoh yang kami tinggalkan tadi kembali terlihat di hadapan kami. Dan dengan bantuan lampu kereta yang ditinggikan, kelihatan jelas dalam jarak 200 meter, sepasang kuda putih dengan seekor anaknya yang terpacak di tepian jalan. Kesemua haiwan itu bagaikan memandang tajam ke arah kami. Namun peliknya, tidak pula kelihatan pantulan cahaya dari mata-mata haiwan tersebut, seperti mana lazimnya spesies mata haiwan yang tersuluh cahaya yang terang di waktu malam. Nah, tuan pusing balik dan berhentikan kereta benar-benar di tepian kuda-kuda itu, biar jelas Pak Said dapat memerhatikannya. Dan dalam jarak 1,5 meter daripada tingkap kereta, Pak Said benar-benar melihat wajah seekor kuda jantan, seekor kuda betina dan seekor anak kuda yang sedang diapit oleh kedua-dua indungnya itu. Dan kuda jantan yang lebih hampir ke jalanan tetap memerhati ke arah Pak Said. Bulu di bahagian lehernya kelihatan mengembang ke bahagian kiri dan kanan kepalanya, seolah-olah rambut manusia yang subur di separas bahu. Mungkinkah kesemua makhluk ini adalah jelmaan makhluk gaib? Atau mungkinkah haiwan-haiwan ini adalah tunggangan makhluk gaib yang sedang istirahat? Pak Said sendiri tidak dapat memastikannya. Namun Pak Said berpuas hati kerana dapat menyaksikan kehadiran makhluk ganjil itu dengan jelas. Kesemuanya kelihatan tenang, bagaikan menyambut keadaan kami tanpa sebarang kecurigaan. Dan sebelum meninggalkan kawasan itu, Pak Said sempat membisikkan kepada makhluk-makhluk itu, "Assalamualaikum, makhluk-makhluk gaib. Sekiranya anda memahami kalimat saya ini,
Ini adalah salam daripada seorang makhluk kepada makhluk yang tidak kelihatan. Aku bernama Said dan sahabat aku ini juga pernah bertembung dengan tuan-tuan sebelum ini. Namun malam ini aku sangat bertuah kerana dapat melihat tuan-tuan dalam jarak yang lebih dekat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Aku tidak berniat jahat. Terima kasihlah kerana sudi memperlihatkan diri. Hanya Allah yang Maha mengetahui apakah rahsia daripada pertemuan kita ini. Kalaupun masih ada lagi maujud yang tidak dapat aku saksikan, aku doakan semuanya dalam kehidupan yang baik. Aku dan teman mohon pamitanlah untuk beredar. Ya, moga-moga apa yang kami saksikan ini ada manfaatnya dalam kehidupan. Ketus Pak Said sebelum kami beredar meninggalkan kawasan kuda-kuda putih itu. Dan berjarak seminggu daripada peristiwa itu, Haikal telah menghubungi Pak Said dan Nasrullah agar menziarahi Bapa Sabiruddin yang sudah mula pulih daripada geringnya, sekaligus dapat menemui seorang ikhwan senior di Kota Paringinan di Bawah Bayu. Dan Haikal sendiri tidak dimaklumkan oleh sang ikhwan tentang maksud dan tujuannya untuk menemui kami bertiga. Pak Said ringkaskan cerita. Bertepatan pada masa yang telah dijanjikan, Pak Said, Nasrullah dan Haikal telah menemui ikhwan berkenaan yang dia memperkenalkan dirinya sebagai Abang Mustafa daripada Kuta Tanjung. Pertemuan kami telah berlangsung di kafe Hotel Puncak. Ya, memang cukup santai dan damai. Justru menurut Abang Mustafa, biar lebih nyaman dan fokus kepada persoalan. Abang dimaklumkan bahawa Said, Nasrullah dan Haikal pernah bertembung dengan beliau-beliau di perjalanan mereka. Ujar Abang Mustafa memulakan ceritanya. Apa maksud Abang Mustafa pernah bertembung itu? Soal Haikal kekhairanan. Nah, ini pernahkah tuan-tuan melihat sesuatu yang aneh-aneh dalam tempoh yang terdekat ini? Ujar Abang Mustafa pula mengajukan soal silangnya. Pak Said, Nasrullah dan Haikal saling berpandang-pandangan. Hanya kami saja yang mengetahui bahawa kesemua peristiwa tentang sekumpulan kuda putih itu, ya, yang kami saksikan di pesisiran hutan Simpang Payau adalah suatu cerita yang masih kami rahsiakan daripada sesiapa pun jua. Nah, melihat aneh-aneh itu pun masih subjektif sifatnya Abang Mustafa. Cuba Abang Mustafa ceritakan apa yang Abang Mustafa maksudkan. Nasrullah pula mengajukan pertanyaannya bagaikan ingin menduga pengetahuan yang sedia ada pada lelaki di hadapan kami itu. Tenang tuan-tuan, ketika ini pun saya sedang bersama dengan Paduka. Beliaulah yang berada di atas kuda jantan berwarna putih itu. Pertemuan pertama tuan-tuan hanya berlalu saja. Dan pada pertemuan yang kedua, Tuan Said sendiri telah mengucapkan salam kepada beliau, ujar Abang Mustafa dengan tenang. Jadi Tuan Syekh juga bertemu dengan kumpulan kuda putih itu? Soal Haikal keheranan. Iya Tuan, malah Tuan Syekh juga telah meminta aku untuk berhenti di pesisiran jalan. Kami sengaja merahsiakan dulu cerita ini daripada Tuan. Ya, dalam santai-santai begini barulah kami akan membukanya. Tapi ternyata Abang Mustafa telah bertanyakan hal ini. Jadi aku kemukakan apa yang telah kami lalui ini. Jelas Nasrullah kepada Haikal. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi maknanya di antara kita tidak ada rahsia lagi, kerana kita sama-sama telah menyaksikannya sendiri, ujar Haikal dengan rasa puas. Tuan-tuan sangat beruntung dan beliau Paduka mengucapkan salam untuk tuan-tuan bertiga. Lanjut Abang Mustafa lagi. Dan dengan serentak kami membalas salam yang disampaikan itu. Alaika wa alaihissalam. Jadi, boleh Abang Mustafa jelaskan siapakah sebenarnya beliau Paduka yang Abang maklumkan itu? Soal Pak Said pula kepada Abang Mustafa. Begini ya, dia ini adalah Paduka Mak Saleh. Beliau, ya, walaupun tuan-tuan mengetahuinya sudah wafat ratusan tahun yang lalu, namun karyanya ini sering berkomunikasi dengan Abang.
jelas Abang Mustafa. Ada yang Paduka ingin sampaikan untuk kami? Soal Haikal pula. Ya, beliau Paduka ingin menjemput tuan-tuan bertiga untuk menziarahi kediamannya di pergunungan. Ada oleh-oleh yang ingin beliau berikan kepada tuan-tuan. Nanti kita akan menyusun hari yang sesuai, bertepatan dengan kelapangan tuan-tuan bertiga, insya-Allah. Lanjut Abang Mustafa lagi sambil tersenyum. Cerita ini telah pun berlangsung lebih 10 tahun yang lalu. Bagaimanapun Pak Said, Nasrullah dan Haikal masih belum berkesempatan untuk melakukan ziarah terhadap Paduka Mak Saleh seperti mana yang dijanjikan oleh Abang Mustafa itu. Malahan Abang Mustafa sendiri pun sudah tiada kami temui selama peristiwa itu. Dan menurut ahli-ahli ikhwan senior yang Pak Said temui di Kota Tanjung, mereka juga tidak mengenal insan yang bernama Abang Mustafa ini. Wallahu a'lam bissawab. Jadi moral daripada cerita ini, justru sehingga ke hari ini pun Pak Said tidak dapat memastikan secara tepat apakah yang tersirat daripada peristiwa yang kami alami itu. Bagaimanapun Pak Said merumuskan beberapa paparan daripada peristiwa tersebut. Pertama, sedar tidak sedar, manusia sering bertembung dengan pelbagai hal-hal gaib dalam kehidupannya. Mungkin kita saja tidak mengamatinya secara serius, lantaran memandangnya sebagai suatu kejadian yang biasa di alam yang nyata ini. Yang kedua, apapun perkaitannya antara Pak Said dan teman-teman dengan Abang Mustafa, hatta kepada Paduka Mak Saleh sekalipun, tentunya bukanlah suatu kesongsangan yang boleh merusak keimanan kepada Allah, selagi ia tidak membabitkan perjanjian atau pergantungan sesama makhluk. Yang ketiga, sesiapa juga yang memiliki keupayaan mental dan spiritual yang kuat, tentu saja berkeupayaan menelusuri perjalanan alam mistik yang lebih mencabar. Bagaimanapun, berbekallah dengan ilmu tauhid yang sahih. Pelajaran sifat-sifat 20 yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan yang harus itu, wajiblah dimantapkan dalam kehidupan terlebih dahulu. Rasionalnya, semoga setiap hamba Allah itu tahu diri, siapa dia makhluk dan siapa pula Khalik. Yang keempat, beramallah dengan zikrullah dan selawat yang ikhlas. Elakkan daripada mengharapkan keajaiban yang didorong oleh nafsu dan kesombongan. Sesungguhnya yang teragung itu hanya Allah semata-mata. Selamat beramal. Semoga Allah memberikan limpah rahmatnya kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, share dan ikuti siri-siri Said Channel selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.